Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina wal bashar. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتزكية والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qala muallif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah, dan adapun memberitahu, maka firman-Nya. Jadi kita sambung mana pada minggu lepas musannif menerangkan bahawa dalam ayat ini, dalam ayat kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun, surah An-Nur ayat 30 ni. Dalam ayat ni terkandung dalam ayat ni mana istimbak daripada ayat ini. Pertamanya mengajar kelakuan, mengajar adab yang baik. Yang kedua, memberitahu. Yang ketiga, menakutkan, tahdid. Dan jadi kita sambung pada malam ni. Dan ada pun memberitahu. Memberitahu, maka firman-Nya. Maksudlah ni, bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faras itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ini maksud pada, ambil pada ayat zalika azka lahum. Zalika azka lahum, ambil situ yang benarnya. Cuma tafsir oleh pengarang. Bermula demikian itu zalika, bermula demikian itu, demikian tu zalika lah. Zalika mana demikian memejamkan mata dan memelihara faras itu azka lahum. Azka lahum, lebih membersihkan dan menambahkan bagi mereka itu. Jadi azka, zaka ni ada dua. Ada dua maksud. Sini pertamanya boleh membawa masuk membersihkan. Jadi tilik pada sini maksudnya membersihkan hati kita. Dengan kita jaga, kita kawal mata dan faras, membersihkan. Azka, membersihkan, lebih bersih hati kita daripada kotoran maksiat. Yang kedua, sini kata menambahkan. Karena azka juga, zakah juga memasuk numu. Mana menambahkan, menyuburkan. Jadi sini maknanya menambah apa? Menambahkan kebajikan kita, menambahkan pahala kita. Menambahkan, menyebabkan kita lebih banyak buat kebajikan. Apabila hati lebih bersih, jadi rajin. Jadi rajin buat kebajikan. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan. Dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faras itu zalika azka lahu. Memejamkan mata maknanya memeliharakan mata. Memejam mata maknanya jaga mata daripada melihat perkara yang haram. Dan memelihara faras. Faras ni maluai. Kena pada zakah dan juga faras.
Keduanya, jaga mata, jaga kemaluan sebab sebab bagi membersihkan hati. Mungkin banyaklah sebab hati bersih ni. Jadi satu sebab daripada sebab membersihkan hati, menyuci hati. Daripada bersih hati dari apa? Daripada segala dosa. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi kita jaga mata, dan sebab jaga mata lazim pada jaga mata tu boleh jaga kemaluan. Jadi kita jaga mata dan jaga kemaluan menjadi sebab bagi membersihkan hati. Jadi ibarat mata dan faras dan kemaluan itu serupa dengan pitu bagi hati. Serupa dengan pitu bagi hati. Dan hati itu ibarat serupa dengan rumah. Serupa dengan rumah. Mata tu ibarat serupa dengan pitu bagi rumah. Jadi kalau buka pada tempat tak jaga betul, apa rumah kita tak kunci molek, tak jaga molek masuk ikut dia. Jadi banyak yang membawa kepada kebinasaan. Jadi mata kalau tak jaga, jadi sebab pada masuk segala dosa. Kalau kita jaga mata, sebab bagi membersihkan hati dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Apa? Kerana apabila bersih hati, akan mari rajin. Mana jadi rajin buat ibadat kepada Allah. Sebab kerana dosa dan maksiat ni lah yang menjadikan kita rasa berat, rasa payah, rasa susah nak buat kebajikan. Jadi apabila kita jaga mata, jaga kemaluan adalah sebab bagi pertamanya hati jadi bersih. Dan apabila hati bersih, hati suci, takhalli, maka jadi akan mari rasa rajin, rasa ringin untuk buat kebajikan. Dan ada pun menakutkan. Istimbak. Yang ketiga, menakutkan. Tahdid. Ayat ni memberi tahdid, menakutkan. Maka firman Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat mengetahui ia Allah akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia akan barang seperti mengetahui ia Allah akan zahirnya. Ni kena kepada masuk innallaha khabirum bima yasna'un. Maka selagi membalas ia akan dia. Jadi apabila kata Allah Ta'ala innallaha khabirum bima yasna'un, Allah Ta'ala sangat tahu akan batin. Batin barang khabir. Sangat tahu akan batin ni kena masuk khabir. Innallah khabir. Kerana apa yang masuk khabir ni maksudnya tahu alimu bibawatini. Tahu akan batin. Jadi lazim pada tahu ini, maka lazim daripada tahu inilah, maka selagi membalah Allah Ta'ala akan balah ia Allah akan dia akan seorang akan barang siapa yang mengerjakan. Jika ada ia seorang tu amalan tu yang baik, nescaya membalah ia dengan pahala. Ia kena tafsir gitulah. Apabila kata innallaha khabirum bima yasna'un, apabila kata balah tu, balah lagu mana? Balah jika ada ia baik, ia yang baik, nescaya membalah ia Allah dengan pahala dan kesenangan dan syurga.
Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Apa kata menakutkan ni? Ayat ni kata innallaha khabirum bima yasna'un. Allah Taala sebut dia tahu. Bukan tahu hak zahir. Hak zahir tu alhamdulillah lah. Hak batin, hak kita buat pun tahu. Kadang-kadang hak batin ni, biasa batin tak ada orang tahu. Kita je tahu. Kalau kita tak tahu, orang dia perhati kita. Orang dia perhati kita, orang tu boleh balas pada kita. Boleh buat benda pada kita. Jadi kita tak takut. Kalau kita rasa dia tak tahu. Tapi kalau kita tahu, dia tahu, mari akan rasa takut, rasa gerung. Mari daripada, jadi nak rasa gerung, nak rasa takut ni pun, bukan semua juga. Nak mari rasa takut ni, takut Tuhan tahu, mari rasa gerung ni, nak mari daripada hati yang bersih juga. Mari pada hati yang bersih. Sebab kalau hati cuma, akan halal juga rasa nak gerung tu. Walaupun tahu, Tuhan tahu. Reti dah, faham dah. Walaupun orang lain tak nampak. Walaupun orang tak nampak, Tuhan nampak. Tapi nak main rasa gerung tu pula. Allah Ta'ala capak. Biasanya dalam hati hak bersih. Hati hak bersih. Kalau hati hak cuma, akan terhalal daripada rasa gerung tu. Tengok pula ayat tadi tu. Zalika azka lahum. Qala muallif rahimullah. Dan firman Allah Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Lagu mana khianat segala mata ni? Tafsir dia. Iaitu khianat segala mata tu. Mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Itu maksud curi mata tu. Mana curi mata, kata curi tu lagu mana. Curi ni tu buat depan lah. Buat alik belakang. Buat orang tak tahu. Orang tak nampak. Curi ni maknanya sembunyi daripada pandangan orang. Ataupun daripada pengetahuan orang. Mata pun boleh begitu juga. Curi pandang. Curi pandang. Hak curi pandang pun Tuhan tahu. Biasa curi pandang ni kita pisah buat supaya orang tak nampak. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Khianat ni panggil sini. Tuhan panggil khianat mata. Kha'inatil a'yun. Khianat segala mata. Apa dia? Hak curi mata. Tengok keling. Nak tengok biar orang tak tahu. Tapi Tuhan tahu. Hak sama. Hak berdepan. Hak tengok sama telah tu tak cakap tak curi pakar tak curi pakar buat depan orang tu. Sama telah lah. Hak tak nampak. Hak nak susuk ni pun Tuhan tahu. Iaitu mencuri oleh mata itu akan mandang kepada yang diharamkan. Dan mengetahui ia ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma atabari ya'lamu wa ya'lamu wa ma tukhfis sudur. Dan mengetahui ia Allah akan bagai ia menyembunyi, menyusup, menyembunyi oleh segala hati. Bukan sahaja tahu apa yang mata curi pandang, tetapi Tuhan tahu juga apa hak tersembunyi oleh segala hati daripada cita-cita. Ni bayan daripada ni, bayan
Menyembunyi oleh segala hati. Hati ni kena pada jiwa. Ataupun panggil qalbu ruhani. Daripada cita-cita. Daripada bayang ni. Cita-cita. Menyembunyi apa? Menyembunyi segala hati apa dia? Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Bukan saja Tuhan tahu belaka hak cita-cita nak buat jahat baik atau cita-cita nak buat baik pun. Wa ma tukhfis sudur. Ni orang panggil dalam ilmu balaghah panggil majaz i'tibar mahal. Dan bagai yang tahu dalam dada. Jadi masuk sini nak ayatnya masuk hak hakikinya bagai hak di dalam dada. Jadi ayat ni wa ma tukhfis sudur. Nak ayat Tuhan tahu ni hak tersembunyi dalam hati kita. Baik nak baik, baik nak jahat atau nak buat baik ni ada mengandungi dua benda. Pertamanya ni kita menggerungkan kita. Kalau Allah Taala datangkan gerung lah, menggerungkan. Sebab nak buat jahat dalam hati, kita tahu. Mari tahu, Tuhan tahu. Walaupun dalam hati nak buat tu Tuhan tahu dah. Jadi mari rasa gerung. Begitu juga ayat ni terghib, menggemarkan kita. Sebab kita nak baik, kita jadi semangat nak baik. Sebab apabila kita niat nak buat baik, Tuhan tahu dah. Tuhan tahu. Orang tak tahu pun Tuhan tahu. Sepoi kan orang jahat. Orang tak tahu pun Tuhan tahu. Tapi dengan rahmat Tuhan, segala khawatir lintasan hati, tak putus lagi. Mari telitah nak buat jahat, telitah. Tak putus lagi, tak saya nak buat. Mari telitah nak buat jahat. Tuhan tak catik lagi. Malaikat tak catik lagi. Tapi kalau telitah nak buat baik, catik dah baik. Itu bagi telitah. Tapi kalau putus dalam hati, orang panggil azam. Panggil azam putus dalam hati dah. Catik juga. Orang jahat pun catik. Baik catik juga. Ada. Habis. Qala muallif rahimahullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar apa nama? Dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauzi, dalam kitab nama Al-Khuturatuz Zina. Khuturatuz Zina makna pintu-pintu yang membawa kepada zina dan maksiat yang lain. Dia sebenarnya ada 4 pintu. Ada 4 pintu. Pertamanya dipanggil al-lahzat, pandangan mata, al-lahzat. Yang kedua al-khatarat, lintasan hati, khayalan dalam fikiran. Yang ketiga al-lafazat, perkataan yang diucapkan boleh mendorong kepada ada pintu kepada membawa pada zina dan maksiat. Yang keempat al-khutuwat, step-step, langkah-langkah, tindakan yang dilakukan. Yang pertama al-lahzat, pandangan mata. Yang kedua al-khatarat, lintasan, khayalan fikiran. Yang ketiga al-lafazat, perkataan yang diucapkan. Yang keempat al-khatarat, ada langkah-langkah, ada langkah. Bila ada lahzat, ada khatarat, ada lafazat, mari ada khatarat, ada step, ada langkah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tasufu. Artinya bahawasanya an-nazar, memandang. Mana mandang sini maknanya yakni menilik dengan mata. Ada kita cara mata deh. Uruh biasanya tengok ni dengan mata lah. Tidak tengok dengan telinga, tidak tengok dengan hidung. Atau jaga bak mata. Mata sebenarnya pandangan. Atau mata tak alat dia.
Tapi uruhnya tengok dengan mata. Ini bahawasanya memandang, yakni menilik dengan mata kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu. Ila mahasinil mar'ah. Tengok pada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Tempat yang elok, mana tempat hak timbul keinginan. Walaupun tidak elok. Walaupun sini mahasinil mar'ah biasanya. Tapi tempat nak masuk sini mahasinil mar'ah, tempat hak timbul keinginan. Walaupun tidak elok. Jadi sini ayat ni yang datang dengan mahasin sini, mendatangkan tempat yang elok, mahasin sini. Orang panggil kerana nak menyatakan wakil. Kerana nak menyatakan wakil. Bukan nak, orang panggil bukan nak jadi qaid. Qaid. Qaid maknanya mana? Maknanya takut-takut orang segera bahas sini. Hak dosanya kalau tempat elok. Tempat hak tak elok, bagi tak comel, tak apa. Tak apa tengok orang puas. Tidak begitu. Bukan qaid ni. Panggil bukan qaid, kata hak talihnya bahagian yang baik-baik. Baik elok. Kalau tidak elok, tak apa, tidak. Ni nak menyatakan wakil. Jadi mana bagai ya perkara yang menimbulkan keinginan walaupun tidak elok sekali, walaupun tak comel sekali pun. Itulah. Artinya bahawa memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh. Tubuh mana yakni kepada anggota perempuan, itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis pada sangat segera membinasakan. Daripada hadis ni, ulama tafsir lah tu. Hadis ni sebut sahmun masmumun. Inna nazara. Sebut inna ni taukid ni. Kalau tak sungguh, tak mari nak sungguh. Inna nazara ila mahasin mar'ati, kepada tempat elok pada perempuan, sahmun, yang mari sahmun lalu panah dari yang beracun. Tak kata seperti serupa dah lagi. Dia panah beracun lalu. Ni panggil kalau ngaji ada di mubalarah, dia panggil tasbih baligh. Tasbih baligh. Maknanya ia hazah adat tasbih. Dia tak ada kata seperti tidak. Kalau kata nak orang itu serupa dengan lembu, sudut bodoh. Ada. Orang itu serupa lembu, sudut bodoh. Kata mamak, mamak serupa lembu. Nak apa? Sudut bodoh. Tapi kata mamak lembu. Mamak ni lembu. Ayatnya mamak serupa lembu juga. Tapi lebih terasa lagi. Lebih terasa lagi, orang panggil lebih membalarah lagi. Jadi dalam hadis ni mendatangkan dengan tasbih balik. Lebih membalarah lagi. Ayatnya melihat kepada mahasin mar'ah ni racun yang panah yang beracun. Kena panah pun boleh bawa mati tu. Panah beracun pula. Dua kuasa dua ni. Jadi sini dia tafsir, ulama tafsir lah. Mana panah beracun ni melihat pada mahasin mar'ah ni, panah beracun mana serupa dengan anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, min sihamil iblis. Dahlah panah beracun pula. Dahlah beracun panah iblis pula. Memang confirm dah musuh kita. Memang musuh yang nyata dah. Tidak. Jadi ulama mendatangkan pula, musannif mendatangkan pula sini, orang panggil wajah syabah dia. Sudut mana? Kalau kata mamak ni serupa dengan beruk, serupa dengan lembu, ada sudut bodoh. Ni serupa dengan pandangan serupa panah beracun daripada panah iblis. Sudut apa ni? Pada sangat segera membinasakan. Pada sangat segera membinasakan. Iblis memang nak membinasakan anak Adam. Membinasakan anak Adam sejak Nabi Adam lagi. Siapa lelah ni, jadi senjata hak paling tajam, senjata hak peranah, hak beracun daripada iblis. Ni lah. Nazar ila mahazmir'ah. Dari sudut apa di perumpamaan tu? Dari sudut mana? Dalam konteks apa? Pada sangat segera membinasakan. Wajah syabah situ. Maka barang siapa meninggalkan dia,
Maka tafriq. Maka barang siapa meninggalkan meninggal memandang kepada yang diharamkan lah, memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan ni, apa? Kerana takut akan Allah Ta'ala. Kerana aku takut akan Allah Ta'ala min makhafatillah. Kerana takut akan Allah Ta'ala, jawab dia. Maka barang siapa meninggalkan dia, tidak melihat kepada tempat yang elok pada perempuan, kerana elah pada meninggal dia apa? Meninggalkan tu. Kerana takut akan Allah Ta'ala. Kerana takut akan Allah, bukan takut pada manusia. Kerana takut akan Allah Ta'ala. Ataupun masuk kerana menjunjungkan perintah Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala larang akan demikian itu. Maksudnya gitu. Nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala. Memperasakan. Mana Allah Ta'ala bagi rasa. Atau boleh kata bagi taufik. Bagi rasa. Oleh Allah Ta'ala rasa apa? Rasa ni makan ni. Rasa sedap juga. Kesedapan amal ibadah. Kesedapan amal ibadah. Allah Ta'ala bagi rasa. Jadi antara sebab kita nak rasa, boleh rasa nak rasa kelazatan oleh amal ibadah ialah dengan kita jaga mata. Jaga mata. Ada dalam riwayat lain hadis ni kata innan nazarata sahmun min sihamil iblis masmumun man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan tajidu halawatahu fil qalbi. Anak supaya dengan tafsir dia. Siapa yang meninggalkan pada melihat sungguhnya melihat pada perempuan pada tempat cantik pada pandangan mahasin mar'ah ni, satu panahan dari panahan iblis yang beracun. Siapa yang meninggalkannya, meninggal pada memandang itu, apa kerana takut akan Allah Ta'ala akan tukar dengan iman, yang mana iman tu kita rasa akan kemanisan dalam hatinya. Ada satu riwayat gitu. Tapi hadis atas ni hadis ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah, maknanya diriwayatkan daripada Huzaifah, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan menghukumkan akan sanadnya, menghukumkan ia Al-Hakim akan sanadnya. Yang takdir dia panggil takdir. Takdir akan sanadnya, itu rawi yang meriwayatkan hadis, jalinan rantai rawi yang meriwayatkan hadis ni dengan sahih. Maknanya apa dia? Maknanya rawi itu sangat adil, siqah, dhabi, syarat-syarat sahih lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adama hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu at-taqbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalika al-fardu aw yukazzibu. Arti hadis, ada bagi tiap-tiap manusia, tiap anak cucu Nabi Adam, tiap-tiap manusia itu bahagianya daripada zina, atau boleh kata sebab bagi zina, habuah bagi zina, daripada zina, bahagianya habuah daripada zina, hazzu dengan makna sebab. Maka dua mata itu, maka ni lagi panggil tafsir dah, fa'u tafsir. Maka dua mata itu, fal ainani, maka dua mata itu berzina keduanya.
Maka dua mata itu berzina keduanya. Zina mata. Mata zina. Ada. Ni isna, agak panggil isna sanda zina kepada mata. Agak kata isna kepada sebab. Mubalarah kata isna kepada sebab. Ada. Padahal zina sebenarnya farah. Ada. Zina ni farah. Tapi malu tapi sini sanda zina pada mata. Agak panggil isna kepada sebab. Sebab apa? Sebab mata ni sebab kepada membawa kepada zina kemaluan. Maka dua mata itu berzina kedua-duanya mata. Baliknya mata dua lah. Tak kira lah ada sah pun. Balik sebut balik. Dan zina kedua mata itu lagu mana? Ada. Memandang, jalan dia memandang kepada barang yang tiada haruh dipandang. Yang haram dipandang. Memandang kepada yang haram dipandang. Kerana hak Tuhan larang pandai tu akan bawa sebab kepada kenasihat berlaku. Bawa pada nasihat. Kepada barang yang tiada haruh dipandang. Seperti aurat perempuan. Atau kalau perempuan agak aurat laki-laki. Dan kedua tangan itu wal yadani tazniyani wa zinahumal batsu. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Berzina juga. Jadi sebab pada zina lah. Isnak pada tangan. Yang pada isnak sebab maknanya bawa pada zina juga. Dan zina keduanya. Kedua tangan ni menampak akan yang dilarang menampaknya. Tapak-tapak ni. Tapak gitu ya tapaknya. Kalau jamuh lagi lah. Kalau setuh. Setuh. Ramah. Berat lagi lah. Ada siapa dapat tepuk tapak. Mula tepuk tapak lah. Apa tu dia gosok apa. Jadi. Yang ni menjamuh. Atau memegang lah. Ada. Lagilah sebut tapak ya. Batsu. Kita sebut jamuh. Sebut tapak. Tapak boleh bawa juga. Pada zina. Ada. Dan zina keduanya menampak akan yang dilarang. Akan perkara yang dilarang. Dan kedua kaki, mana zina kedua kaki ni berzina keduanya kaki. Dan zina keduanya kaki berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Membawa kepada zina. Mana jalan sini dengan makna kita melakukan dengan kaki kita. Barang ni larang oleh syarak. Tak kira lah. Lama ada dengan berjalan ke, berlari ke. Naik kereta ke, naik motor ke. Gitu membawa kepada tempat zina. Dan bermula mulut itu, zina mulut itu. Mulut itu berzina ia mulut. Dan zinanya nyonya mulut. Mengkucuk akal yang tiada halal dikucuk. Mengkucuk akal yang tiada halal dikucuk. Mana melakukan mulut bagai hak tidak halal. Sama ada perbuatan dengan kucuk atau sebagainya. Ikutlah dengan mulut. Dan bermula hati itu, hati pula. Walaupun bukan anggota hak zahir. Ada benda juga. Bermula hati itu berkehendak ia hati. Dan mencita-cita ia hati. Memang kehendak lah. Ada kehendak dan cita kepada bagai yang dilarang oleh syarak. Ada. Kalau mata tengok benda haram. Ada. Kalau tangan duk jamuh benda haram. Mulut duk buat benda haram. Kaki duk gitu pak haram. Hati pun berkehendak ia. Dan mencita ia hati. Apabila gitu, dan membenarkan akal yang demikian itu, membenarkan demikian itu oleh farah, oleh kemaluan. Lagu mana? Membenarkan. Demikian hal mazkur. Sebelum ni lah. Dengan mata, dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki, dengan hati ni. Jadi, membenarkan. Jadikan dia realiti. Oleh farah. Bagaimana? Dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu.
Hak ni hak zina hak hakikinya. Mata tu sebab pada zina. Kita tengok saja kita panggil zina lagi sebenarnya. Tapi orang panggil zina mata tu membawa kepada zina farah. Zina tangan, zina kaki membawa pada zina farah. Begitu hati je akan bawa kepada zina farah. Dengan bawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia farah akan ia. Ataupun tak sih. Tak sih. Tapi waliknya apabila ada sebab ni, akan ada lah musabak dia. Ada. Qala mu'allif rahimullah. Atau mendustakan ia akan dia dengan bahawa tertegah ia daripada zina. Menceritakan oleh ini hadis, oleh mananya riwayatkan, direkodkan hadis ini oleh Muslim al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan pada hadis ini, di mana hadis yang telah lepas kita baca tu, menunjuki atas bahawasanya asa bagi zina farah itu dua mata. Mana punca dan sebab bagi zina farah itu adalah dua mata. Dan ni kita jaga bak mata kan. Qala muallif rahimahullah. Nak habis ni sikitnya. Dan hendaklah menilai engkau kepada segala anggota engkau. Dan hendaklah menilai. Mana merenung. Mana nilik sini. Yakni dengan hati lah. Dengan mata hati. Bukan dengan mata. Itu kata musannif kata suruh tengok dengan mata anggota kita tidak. Yang ni hendaklah menilik yakni dengan hati, dengan mata hati. Dengan mata hati engkau kepada segala anggota engkau. Apa dia? Tilik apa? Ini musannif. Apa nama ulama pengarang ni ajar kita supaya kita nak muhasabah. Muhasabah. Kita renung, kita fikir. Ini apa? Dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Musannif ajar kita supaya kita renung, supaya kita muhasabah, supaya kita fikir apakah perbuatan yang sepatutnya kita lakukan dan apa pekerjaan yang kita nak, yang kita nanti-nanti, yang kita harap-harapkan nanti. Bagaimana tu? Bagaimana? Maka tafsir ni, fak tafsir. Maka memelihara engkau. Bagaimana? Yakni dengan mempergunakan engkau. Memelihara engkau akan segala anggota engkau. Makna kita guna anggota kita itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti. Kita guna anggota kita biar matching dengan apa dia pekerjaan yang kita harapkan, yang kita nanti. Pada tangan kita, pada mata kita, pada kaki kita, pada mata kita. Maka jika pekerjaan, yakni pekerjaan yang dinanti-nanti kita, yang kita harap-harap bagi kita tu. Maka jika pekerjaan, makna yakni pekerjaan yang dinanti-nanti bagi engkau. Seperti apa kita nanti bagi mata, tangan, kaki kita itu sangat besar, nescaya engkau pelihara. Mana nescaya engkau pelihara, mana hendaklah engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Tafsir lagi. Maka bermula kaki itu. Dan contohnya. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya. Diharap-harap. Diharap-harap baginya bagi kaki. Kita renung kita sedikit. Bila-bila kita baca ni, kita renung sebenarnya. Kita muhasabah. Kaki kita tengok kaki kita dah. Boleh kok tengok dengan mata pun. Tengok mata hati kita sini lah. Tengok dengan mata hati kita. Kaki kita ada dinanti-nanti baginya kaki ni. Seketul kaki kita ni akan berjalan dalam kebun syurga. Akan berjalan dalam kebun syurga. Ni apa ni? Hak kerjaan hak kita nanti-nanti dalam
dengan kaki kita. Seketul kaki, sepasang kaki ni, gapo kita nak besar, kita nak kaki dua sepasang kaki kita nak jalan ke kebun syurga. Jalan ke kebun syurga, masuk syurga lah. Ada. Ada mahliganya. Dan ada pun tangan kita pula. Gapo kita nanti? Maka dinanti-nanti baginya, bagi tangan kita mencapai buah-buah syurga dan minumannya. Kita harapkan suatu hari nanti tangan kita dapat memetik buah-buah syurga. Dapat kita meneguk minuman syurga dengan tangan kita mencapai gelah-gelah syurga. Seperti itulah segala anggota yang lain. Kita kiyah dirilah daripada kaki, tangan, mulut apa semua tu. Jadi kita sini bab mata. Maka mata hanya senya ia mata. Yang ni sangat dinanti-nanti baginya. Mata ni ialah kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Memandang pada zat Allah Ta'ala dalam syurga. Kerana Allah ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa kita akan boleh melihat zat Allah Ta'ala dalam syurga. Di akhirat nanti. Tapi memandang tak ada dengan lagu mana, tidak dengan kaifiah. Dengan tiada menyerupai kelakuan yang melihat baru. Walaupun sebut sini melihat zat Allah syurga, bukan kata Tuhan ada dalam syurga. Sebab Tuhan ni mewujud bila makan. Wujud tanpa tempat. Tempat tu makhluk, syurga tu makhluk. Tuhan buat. Pas lagu mana tak ada lagu mana tanpa kaifiah. Buat lagu mana tu makhluk juga. Dan tiada ada dalam negeri dunia, dan tiada ada dalam negeri akhirat. Tak ada lah dalam dunia baik, akhirat baik. Nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya, yang akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara, dijaga. Dia akan mata dengan sehingga-hingga pelihara. Mana jaga dengan sungguh-sungguh, sehabis-habis jaga. Dan dimuliakan dia akan mata kita ni sehabis-habis mulia. Kalau mata kita nak lihat zat Tuhan di syurga dan akhirat nanti. Dan bahawa tiada dikota, dicemarkan dia akan mata dengan memandang akan yang haram, akan perkara yang haram dipandang. Allah Ta'ala alam. Subhanallah.